Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling luar biasa dipetik daripada Harapan Daily, yaitu 7 projek pembangunan RMK12 berada dalam keadaan sakit di Kelantan. Kalau baru-baru ini ramai yang cuba mahu mempersoalkan kredibiliti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mempersoalkan kemampuan kerajaan perpaduan di Putrajaya, akhirnya ini pula pendedahan untuk Perikatan Nasional. Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri JPM mengesan 7 projek pembangunan di bawah RMK12, Rancangan Malaysia ke-12, dikategorikan sebagai projek sakit di negeri itu. Pengarah Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan, Jasri Kasim berkata, 2 daripada projek itu ialah projek Lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 1 yang didapati mengalami kelewatan 193 hari, manakala PLSB Sungai Golok pula mengalami kelewatan 177 hari. Sepatutnya PLSB di Sungai Kelantan sudah disiapkan sebanyak 98.1% pada bulan ini. Namun kemajuannya baru mencapai 92.7%. PLSB di Sungai Golok pula mengalami kelewatan kerana pelbagai masalah termasuk melibatkan isu pengambilan tanah. Katanya kepada pemberita selepas program sesi taklimat pembangunan Pejabat Pembangunan ICU JPM bersama media di sini pada Selasa. Beliau berkata projek naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIFP Pengkalan Cepa juga dikategorikan sebagai projek sakit setelah mengalami kelewatan 168 hari. Jasri berkata, projek sakit lain di Kelantan ialah penggantian jambatan Sungai Durian di Kuala Krai dan menaik taraf infrastruktur Hospital University Sains Malaysia HUSM Kampus Kesihatan di Kubang Krian. Pembinaan jambatan antara Kampung Pasir Era ke Pasir Kelang dan pembinaan Dewan Serbaguna di Sekolah Menengah Kebangsaan Cerang Ruku Pasir Putih turut mengalami kelewatan, katanya. Dalam pada itu, menurutnya, 101 projek di Kelantan yang diluluskan menerusi RMK12 sudah siap sepenuhnya, manakala 164 projek lagi dijangka akan bermula. Katanya, kesemua projek berkenaan adalah sebahagian daripada 447 projek pembangunan di Kelantan yang telah diluluskan pada RMK12 dengan peruntukan lebih RM2.57 bilion, termasuk projek Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU yang dulunya dikenali sebagai Central Spine Road CSR laluan Kota Bahru Gua Musang. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan ini kita berharap supaya semua 12 ataupun 7 projek, maafkan saya bukan 12 tapi 7 projek pembangunan di bawah RMK12 yang berada di Kelantan yang dikategorikan sebagai sakit ini dapat diselesaikan dengan segera bagi memberikan keadilan kepada rakyat dan memberikan kemajuan serta pembangunan kepada rakyat. Janganlah menyalak ke depan bukit sedangkan diri sendiri pun belum melakukan apa-apa yang terbaik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada sabudin.com. PAS patut calonkan Tun Mahathir tanding di Kemaman. PAS akhirnya menutup teka-teki mengenai Kemaman apabila memutuskan tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membatalkan kemenangan calonnya di kawasan tersebut. Dengan pengumuman mengenai perkara itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, pihaknya kini bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Dengan tidak mengemukakan rayuan, ini bermakna suatu pilihan raya kecil atau PRK bagi Parlimen Kemaman terpaksa diadakan dalam waktu terdekat ini.
Mengikut peraturan SPR, sebaik sesebuah kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri diisytiharkan kosong, suatu PRK hendaklah diadakan dalam tempo 60 hari. Pada PRU 15 tahun lalu, C. alias Hamid yang mewakili PAS menang besar di Kemaman dengan majoriti 27.179 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Beliau mendapat 65.714 undi diikuti Ahmad Said yang juga bekas Menteri Besar Terengganu dari Barisan Nasional yang memperoleh 38.535 undi, diikuti calon Pakatan Harapan PH Hasuni Sudin 8.340 undi dan calon pejuang Rosli Abdul Ghani 506 undi. Di atas kertas, keputusan PAS tidak mengemukakan rayuan dan ingin bertarung sekali lagi dalam PRK di Kemaman adalah kerana parti itu yakin mampu memenangi semula kawasan tersebut. Dengan majoriti lebih 27,000, adalah sukar untuk calon kerajaan perpaduan menggugat kemenangan tersebut. Waima jika dicampur undi PH dan BN sekalipun, ia masih jauh daripada mencukupi. Begitupun, oleh kerana kemenangan PAS di Kemaman dibatalkan disebabkan didapati wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU 15 lalu, mencalonkan semula C. alias untuk bertanding semula dalam PRK akan datang, ternampak amat tidak kena sama sekali. Di gambaran umum, jika C. alias dibenarkan bertanding semula, ia seolah-olah menampakkan PAS tidak serius untuk melawan rasuah dalam pilihan raya. PAS malah akan tampak lebih terpuji jika meletakkan calon lain yang benar-benar berwibawa dan tidak pernah terpalit dengan kes rasuah yang jelas. Dalam hal ini, sesuai dengan minat PAS sejak kebelakangan ini, begitu mengidolakan Tun Mahathir Mohamad, maka adalah lebih baik jika bekas Perdana Menteri 2 kali itu diberi penghormatan, diberikan atau diletakkan sebagai calon di Kemaman. Setidak-tidaknya dengan menjadikan Tun Mahathir calon di Kemaman, ada erti jugalah kekerapan Presiden PAS, Hadi Awang dan beberapa pemimpin tertinggi parti itu berkunjung ke kediaman beliau sejak kebelakangan ini. Dan pencalonan itu tentulah tambah bernilai lagi mengambil kira susulan daripada keputusan 4 negeri takbiran PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, melantik Tun Mahathir sebagai penasihat ekonomi 4 negeri berkenan atau juga dikenali sebagai SG4. Barulah selepas ini Tun Mahathir lebih bermati-matian menarik pelaburan dan memakmurkan 4 negeri itu. Lantaran ketiadaan status sebagai ahli parlimen, Tun Mahathir sekarang ini sering diperleke setiap kali beliau bercakap yang membawa maksud untuk mengajak rakyat menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri atau menumbangkan kerajaan perpaduan. Kata-katanya selalu dianggap tidak relevan dan diperleke kerana tanpa berkedudukan sebagai ahli parlimen, beliau seolah-olah sekadar menjerit di luar gelanggang. Maka itu, inilah peluang terbaik untuk PAS meletakkan semula Tun Mahathir di dalam gelanggang. Dalam masa yang sama, kalau sudah berstatus ahli parlimen nanti, bolehlah beliau digeli-gelikan untuk kembali sekali lagi sebagai Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ramalan demi ramalan akhirnya hampir menjadi kenyataan. Kali ini dipetik daripada FMT, PAS akan meletakkan Dr. Mahathir jadi calon di Kemaman. Itu persoalan paling besar. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga kutipan daripada berita ini, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Mahathir Mohamad masih relevan dalam dunia politik Malaysia? Dan adakah Mahathir Mohamad akan mampu menang kalau mewakili PAS? Karena kalau kita tahu, dalam PRU baru-baru ini, Mahathir bersama dengan sekutunya dalam Parti Pejuang pada waktu itu
Semuanya telah kalah teruk termasuk beliau dan anak beliau sendiri, bahkan tidak mendapat uang deposit mereka sekali. Mereka kalah teruk. Tapi adakah Mahathir Mohamad mahu menaikkan semula reputasinya dengan dicalonkan dalam pilihan raya di Kemaman, Terengganu? PAS kini menjadi perhatian. Satu sumber berkata, Dr. Mahathir Mohamad akan lebih mampu membangkitkan masalah yang menjejaskan 4 negeri pimpinan PAS jika beliau berada di Dewan Rakyat. PAS berkemungkinan meletakkan Dr. Mahathir Mohamad sebagai calonnya pada PRK Kemaman, kata sumber rapat bekas Perdana Menteri itu. Ramai netizen menulis kalau Mahathir diletakkan menjadi calon dalam PRK Kemaman, mereka kata itu satu kesilapan paling besar yang akan dibuat oleh PAS. Dan mungkin itulah permulaan kepada kejatuhan PAS, kata mereka. Karena sebelum ini kita ketahui Tun Mahathir Mohamad, beliau tidak pernah menjadi orang biasa-biasa di dalam mana-mana parti politik atau gabungan. Beliau hanya biasa menjadi bos, menjadi ketua di dalam gabungan tersebut. Lihat saja dalam gabungan Pakatan Harapan ketika masih bersama dengan Pakatan Harapan yang diterajui oleh parti bersatu diterajui oleh Mahathir. Dan waktu itulah banyak konflik berlaku dalam Pakatan Harapan, dan ada penganalisis politik mengatakan saat paling gelap dalam Pakatan Harapan ialah apabila parti bersatu bersama dengan parti atau gabungan Pakatan Harapan. Lihat saja kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu kerana adanya parti bersatu yang menarik sokongan terhadap Pakatan Harapan. Akhirnya tumbanglah kerajaan pada waktu itu. Bagaimana pula ini akan boleh berlaku ulang semula kalau Mahathir menang dalam di Kemaman nanti? Adakah Tun Mahathir hanya akan menuntut jadi orang biasa atau akan mula menjadi orang duri dalam daging atau menjadi bos semata-mata? PAS berkemungkinan meletakkan Dr. Mahathir sebagai calonnya pada PRK Kemaman, kata sumber rapat bekas Perdana Menteri itu. Mahathir baru-baru ini dilantik sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri pimpinan PAS. Dan sumber itu memberitahu FMT bahawa kehadirannya di Dewan Rakyat akan membolehkan ahli politik veteran itu membangkitkan isu negeri dengan lebih baik. Ada juga netizen, ada juga penganalisis politik mengatakan bahawa sebenarnya siapa yang pakai siapa, siapa guna siapa, dan siapa yang dipergunakan oleh siapa. Adakah PAS yang mempergunakan Mahathir ataupun Mahathir yang mempergunakan PAS? Sila tinggalkan komen anda dalam ruangan komen untuk isu tersebut, persoalan tersebut. Sumber itu juga berkata, jika bekas ahli Parlimen Langkawi itu kembali ke Dewan Rakyat, ia akan memberinya peluang untuk berkhidmat sebagai semak dan imbang yang lebih berkesan terhadap kerajaan perpaduan yang telah menjadi pengkritik hebatnya sejak ia mengambil alih Putrajaya November lalu. Pada pendapat saya, Mahathir tidak akan dapat menjalankan tugas sebagai semak dan imbang kerana dikuatiri sejauh mana keupayaan Tun Mahathir Mohamad menghadiri kelas parlimen itu. Kita anggaplah itu sebagai sebuah kelas. Bagaimana Mahathir dapat menghadiri setiap waktu mesyuarat parlimen itu dengan keuzuran tubuh beliau yang sudah lanjut usia? Anda fikirlah sendiri bagaimana dia dapat berdebat, bagaimana dia dapat membentangkan, dan bagaimana Mahathir Mohamad hadir pada waktu itu dalam keadaan tubuh beliau yang semakin tua. Rundingan telah dimulakan dengan pemimpin PAS mengenai pencalonannya, kata sumber itu. Mahathir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pengundi Melayu dan pemimpin akar umbi. Jika menang, dia akan menjadi ahli parlimen tertua yang terpilih atau dipilih, yaitu dengan berusia 98 tahun. Paling penting, mereka mahu meletakkan Dr. Mahathir di parlimen bagi mewakili kepentingan 4 kerajaan negeri. Tidak ada gunanya bercakap di luar dewan, katanya lagi. Menjadi persoalan netizen ialah, kalau begitu, apa gunanya Hamzah Zainuddin? Apa gunanya beliau sebagai ketua pembangkang kalau hanya dapat mengharap kepada Mahathir? Bukankah Hamzah Zainuddin sudah cukup sebagai ketua pembangkang? Selain itu, yang lebih menyedihkan lagi ialah netizen mula mempersoalkan
Kalau begitu, apa fungsi Muhyiddin Yassin, kata mereka. Kalau hanya ada Mahathir barulah dapat mengetengahkan isu-isu tentang perkara tersebut kenegerian itu. Jadi, apalah guna Muhyiddin dan juga Hamzah Zainuddin soal netizen dan penganalisis. Sumber itu juga berkata PAS akan menang kerana Kemaman adalah kubu kuat PAS. C. Alias Hamid dari PAS memenangi kerusi itu dengan majoriti 27.179 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Bagaimanapun, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan itu bulan lepas selepas mendapati pembayaran bantuan air belia dan air siswa kepada pengundi semasa tempoh berkempen adalah rasuah. Semalam PAS berkata ia tidak akan memfailkan rayuan terhadap keputusan itu, membuka jalan untuk satu lagi PRK Parlimen di negeri itu selepas PRK Kuala Terengganu diadakan pada 12 Ogos yang lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Menangkah Mahathir dalam pilihan raya di Kemaman kalau dia dicalonkan? Dan sejauh mana Mahathir Mohamad dapat memikul tanggungjawab yang diidam-idamkan oleh PAS tersebut? Kita jumpa lagi. Bye-bye.